Okey, hari ini kita akan bincang bab 5 gelombang. Okey, gelombang 5.3 pantulan gelombang. Sebelum ni kita ada bincang sikit tentang fenomena lain. Okey, sebelum tu kita pergi pada recall balik bab-bab yang sebelum tu. Okey, fenomena gelombang ada beberapa jenis. Kita tengok sini. Pelembapan kita dah bincang, itu amplitude berkurang dengan masa, okey. Akibat pada kehilangan tenaga secara beransur-ansur kan. Amplitude berkurang. Yang penting sini, poin penting, pelembapan amplitude berkurang dengan masa. Ini pertama. Okey, yang berikutnya ialah resonan, kita dah bincang dah, itu sistem ayunan paksa kan, dengan amplitude maksimum. Ini pun kan, sistem bergetar dengan amplitude maksimum kerana daya luar ataupun frekuensi luar sama dengan frekuensi asli sistem tersebut. Ingat kan, tiba-tiba je sistem tu bergetar dengan amplitude yang maksimum. Ini contohlah. Dan hari ni kita akan bincang tentang pantulan. Okey, fenomena perubahan arah perambatan. Arah perambatan maksudnya arah gelombang lah. Apabila terkena halangan. Dia buat highlight ni. Ni kita akan bincang nanti. Yang lain kita akan bincang pembelawan, pembiasan, kita akan bincang nanti kan. Jadi buat terang kan balik ni. Okey, fenomena yang kita bincang. Jadi ada persamaan sikit lah fenomena pantulan, pembiasan dan pembelawan ni. Kita terangkan dalam bentuk tangki riak. Ripple tank, tangki riak. Okey, contohnya gambar pertama pantulan. Cikgu tulis tidak tembus, maksudnya halangan ni, di belakang halangan ni tak ada air yang boleh masuk ke sini. Maksudnya bila sistem tu bergetar, dia akan melanggar halangan. Bila melanggar halangan, dia akan patah balik. Jadi kamu tengok gambar tu kan. Okey, kes kedua adalah pembelawan. Bila cahaya pula. Gelombang air bergerak melalui halangan juga, tapi dia sediakan ruang. Sediakan ruang. Ini pembelawan. Pantulan, dia tak sediakan ruang. Okey kan. Okey, untuk pembiasan, melimpah dan tembus. Maksudnya, dia ada kawasan dalam dan cetek. Maksudnya banjir lah kan. Satu kawasan dalam, satu kawasan cetek. Kan. Ini untuk untuk pembiasan lah. Okey kan. Berarti tulis melimpah dan tembus. Kalau pembelawan, tembus. Tembus melalui celahan yang sempit. Okey, kita teruskan ya. Okey, definisi tak apa cikgu akan terangkan nanti dalam tiga-tiga nanti. Okey, dalam tiga-tiga ni, cikgu terang, ni macam satu tips kan. Pantulan, pembelawan, pembiasan. Okey, tiga-tiga ni kuantiti fizik yang berubah. Kan? Yang berubah maksudnya dia akan bertukar lah. Arah, ada tentu arah. Fenomena pantulan dia kata perubahan arah. Arah tukar. Jadi tenaga pun ada bertukar. Mungkin berkurang selepas melanggar dinding, tembok tu. Kan? Muka gelombang mungkin berubah. Tapi muka gelombang ni berubah mengikut bentuk medium yang dilanggar tu. Kalau dilanggar bentuk tu bulat, kemungkinan gelombang tu akan tukar kepada muka gelombang bulat. Okey kan? Amplitude. Amplitude akan berkurang. Biasanya. Tapi untuk gelombang air kita tak nampak kan, amplitude berkurang. Gelombang cahaya kita tak nampak. Amplitude berkurang selepas pemantul ni, kita tengok kepada dalam gelombang bunyi kan. Gelombang bunyi kan. Kita dapati gelombang bunyi kenyaringannya akan berkurang. Jadi kenyaringan ni merujuk pada apa? Ingat tak cikgu terang minggu lepas? Kenyaringan merujuk pada apa? Siapa ingat? Loudness. Bahasa Inggeris panggil loudness. Siapa boleh jawab? Kenyaringan bergantung pada apa? Tak ingat ya? Okey, ramai-ramai tak ingat kan? Jadi jawapan dia amplitude kan? Contohnya bila kamu menjerit dekat gua, suara kamu kuat kan? Suara yang kedua yang dipantulkan tu adalah lemah. Tu contohlah. Jadi kenyaringan dia berkurang, amplitude dia berkurang. Maksudnya tenaga dia ada berkurang sikit kan? Okey. Kalau pembiasan, pantulan dan pembelawan, dia mengikut maksudnya sama. Kita menganggap kedalaman adalah sama. Pantulan dengan pembelawan, kita menganggap kedalamannya adalah sama. Seperti di sini lah, kedalaman adalah sama. Kalau pembiasan, beza sikit. Kita dapati nanti kita akan bincang lah. Untuk cetek, lambda dia pendek, panjang gelombang pendek. Begitu juga dalam, lambdanya panjang. Ni kan, untuk pembiasan. Ini macam contoh overall lah.
Nanti juga bincang. Biar bila bincang balik juga bincang lagi ni kan. Okey, kuantum fizik yang ditetapkan dalam ketiga-tiga fenomena ni ialah frekuensi dan tempoh. Frekuensi dan tempoh ni kalau ikut dia punya hubungan dia berkadar songsam. Tapi sebab frekuensi tetap, jadi tempoh pun akan jadi tetap. Okey kan? Okey, untuk kes pantulan dan pembelauan, kita dah kata tadi, untuk kes 2 ni adalah kedalaman yang sama. Ada kedalaman yang sama. Jadi lambda, panjang gelombang dan V adalah tetap. Panjang gelombang dia tetap. Untuk kes pantulan dan pembelauan. Tapi untuk pembiasan, lambda dia berubah mengikut kedalaman. Ada cetek dan ada yang dalam. Boleh kan? Boleh tak? Boleh belajar. Faham dah ni? Ni rumusan rumusan. Kamu dah belajar, cuma juga buat rumusan sikit lah. Boleh ya? Minta respon sikit? Faham cikgu. Okay. Ada soalan boleh tanya ya? Okey, ni contohlah kan, pantulan. Pantulan maksudnya muka gelombang. Gelombang daripada kita tengok pada pandangan atas ni kan. Dia berlanggar satu tembok, dia akan dipantulkan. Dia tak lukis apa-apa berlaku sebab dipantulkan. Ni sama, melanggar tembok. Kalau pembiasan, dia lalu terus, dia tembus ni. Tembus keluar. Sebab ini kawasan cetek. Dalam cetek, dalam. Begitu sama juga ni. Ikut bentuk-bentuk yang ada ni kan. Pembelauan ada dua jenis. Satu melalui celah yang sempit. Ni sempit. Satu lagi melalui halangan. Ada pembelauan. Cikgu bagi secara overall dulu. Tentang tiga benda ni kan. Pantulan, pembiasan dan pembelauan. Supaya kamu tak keliru lah. Okey. Apa yang berubah? Dewa tadi. Direction, energy, wavefront dan amplitude. Ingat tadi kan? Ni. Dewa. Direction, energy, wavefront, amplitude. Untuk ketiga-tiga ni berubah. Boleh faham? Jadi terus kan? Okey, untuk kes yang seterusnya kita masuk pantulan. Pantulan kita bincang ni topik kita hari ni kan. Pantulan. Kita tengok betul. Kita beri gambar satu gambar kan. Bagaimana pantulan gelombang air terjadi? Tengok sini kan. Tu dia. Okey, nampak? The surface was to catch the first wave and then transition, catch the original incoming wave and ride that back to shore. But a lot of them just kept getting wiped out by the double peak. Bukan keras, kan? Perubahan arah, cuba tengok lagi sekali. Trick the surface was to catch the first wave and then transition, catch the original incoming wave. Okey, boleh faham kan tentang bagaimana arah tu berubah selepas melanggar tembok atau halangan atau kita panggil permukaan keras. Okey kan? Okey, pantulan gelombang secara umum. Kita sudah cerita tadi yang pertama, perubahan arah perambatan gelombang terkena halangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berlaku pada gelombang air. Tadi kamu tengok dah. Gelombang cahaya. Gelombang cahaya kita perlukan apa? Kita perlukan pantulan. Apa kita perlukan? Siapa tahu? Siapa ingat? Untuk gelombang cahaya kita perlukan Cermin. bagus. Cermin kan? Cermin bagus. Dan gelombang bunyi masih lagi permukaan keras. Kan? Permukaan keras seperti tembok boleh juga kan? Okey, bagus tadi kan? Kuantiti fizik yang berkurang, yang berkurang adalah amplitude dan tenaga. Amplitude dan tenaga dalam kes ini. Tapi kalau gelombang air dengan cahaya, kita tak perlu nampak perubahan ni dengan jelas kan? Gelombang bunyi kita nampak. Bila kamu berada dalam gua, kamu menjerit, kamu dengar suara yang berikutnya adalah lebih perlahan. Okey kan? Boleh faham kan? Okey, kuantum fizik yang tetap. Yang tetap ni adalah inilah tempoh, frekuensi juga ada, panjang gelombang dan laju. Panjang gelombang, laju kenapa tetap? Sebab dia adalah kedalaman air yang sama. Ni. Frekuensi dan tempoh tetap sebab apa? Dia datang daripada penggetar yang sama. Dalam apa kita panggil? Dalam tangki riak kan? Okey. Okey, yang kelima dia kata ni. Sifat gelombang yang berubah. Jadi dia dewa direction, energy, wavefront, amplitude. Cikgu adalah dalam bahasa Melayu pun ada kan. Dia lupa kan. Itu mata kan. Mata muka gelombang, A arah, T tenaga, A amplitude. Mata. Yang berubah ialah mata kan. Ingat senang. Okey, yang keenam, dia mematuhi hukum pantulan. Biasalah. Hukum selagi berlaku pantulan, sudut tuju mesti sama dengan sudut pantulan. Sudut kan? Sudut buat dua. Sudut kan? Okey, jenis pemantul gelombang. Okey, kita ada
gelombang air, apa dia pemantul dia? Kita guna tembok dan benteng. Ataupun yang dibuat daripada konkrit yang menghalang gelombang air masuk. Ni, tembok. Jadi air tak boleh masuk, tak boleh tembus. Kita kata begitu senang kan. Okey, kalau gelombang bunyi sama juga lebih kurang juga lah konkrit, tanah keras ataupun sebarang lah, gua ke apa kan, yang berbenda keras yang boleh memantulkan gelombang bunyi kan. Gelombang cahaya, kita panggil secara umum nama dia ialah permukaan licin ataupun seperti cermin. Banyak lagi permukaan licin kan. Contohnya adalah kereta lah. Kalau kamu bersih kereta tu berkilat-kilat, kamu boleh tengok muka kamu balik. Betul tak? Sebab licin, jadi permukaan licin dia akan menghasilkan karakter dia seperti pemantul ataupun cermin. Okey Ini secara umum. Okey, pantulan gelombang air. Tengok pantulan gelombang air. Tadi kita tengok bagaimana arah perambatan dia berubah. Okey, ini adalah tangki riak. Gambar yang besar sikit lah kan. Jadi untuk memerhatikan gelombang ni, kita menggunakan stroboscope. Stroboscope untuk mematikan gelombang air ni. Ini muka gelombang lurus dan berlanggar pada pemantul cekung ke cembung ni? Pemantul cekung. Pemantul cekung dan diperhatikan guna stroboscope. Tujuan dia apa? Untuk membekukan pergerakan gelombang. Macam mana nak bekukan gelombang? Apabila frekuensi stroboskop sama dengan frekuensi gelombang ni, kita nampak gelombang ini adalah keadaan beku ataupun tidak bergerak. Masa tu kita boleh ukur panjang di antara puncak dengan puncak. Yang sebelum ni cikgu ada ajar kan, bagaimana terhasilnya garis gelap dan terang kan, berdasarkan permukaan air yang bertindak seperti cermin, cembung dan cermin cekung. Kamu tengok kan. Okey, tanya baliklah. Kawasan cerah untuk apa? Kawasan cerah untuk apa? Garis cerah untuk apa? Puncak atau lembangan? Kawasan cerah. Siapa jawab? Garis cerah tu. Siapa yang cuba? Kita tak berani kan? Okey, jawab Ilyas Safa. Puncak, betul kan? Jadi berlakunya pantulan bukan Puncak. Ya, puncak. Bagus. Dia akan berlakunya kita panggil apa? Kita panggil converse, ada menumpu kan? Cahaya menumpu di situ. Kan? Puncak bertindak sebagai kanta cembung. Jadi cahaya boleh menumpu di situ, sebab tu jadi kawasan yang cerah. Sambil tu kita recall baliklah kan, supaya kamu lebih faham. Okey, kita tengok pantulan gelombang air. Cuba tengok ni gambar sebenar dia. Okey, ni penggetar. Penggetar akan bergetar, dia akan menghasilkan gelombang dan dia akan langgar penghalang. Penghalang bentuk macam ni. Jadi kita panggil penghalang satah kan? Penghalang satah. Bila kita perhatikan di bahagian bawah, nampak ni? Nampak dia? Ni. Getaran tu menghasilkan muka gelombang lurus, muka gelombang lurus dan terkena penghalang. Okey, dan benda ni kita fokuskan besarkan, dia jadi gambar macam ni. Gambar dia besar macam ni. Kita dapati gelombang melanggar penghalang dan kita dapati gelombang itu telah dipantulkan. Ni gelombang dipantulkan ni. Yang tunjuk gambar ni yang ke bawah ni. Nampak? Macam dia buat 90 darjah lah. Okey, macam mana nak lukis dia? Okey, tengok sini. Cara lukis dia macam ni. Pertama sekali, pantulan gelombang air, kamu kena tengok. Kita tengok muka gelombang. Ni. Ini panggil muka gelombang. Okey, boleh Muka gelombang ni panjang dia sama. Kenapa panjang sama? Sebab kedalaman yang sama. Boleh? Kedalaman yang sama. Okey. Jadi cikgu nak tanya kamu muka gelombang ni telah bergerak ke kiri ke kanan? Gelombang ni. Muka gelombang ni. Yang cikgu lukis tadi ni. Kamu boleh jawab? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Ya, ke kanan. Bagus. Jadi gelombang tu bergerak ke kanan. Okey, step yang kedua kita kena lukis apa kita panggil tu? Arah perambatan gelombang. Dah lukis habis ni, kita lukis arah perambatan gelombang. Dalam soalan periksa tak perlulah kamu lukis banyak-banyak macam ni kan. Buat syarat boleh, tapi tak mau sikit sangat. Syarat boleh buat Okey, lukis arah perambatan gelombang. Jadi arah perambatan gelombang adalah membuat sudut berapa darjah dengan
muka gelombang. Dia buat berapa darjah dengan muka gelombang? Berapa sudut? 90 darjah. Ya, bagus. 90 darjah. Jadi arah perambatan gelombang kamu kata dia ke kanan. Jadi lukis dia ke kanan. Mungkin kamu tak nampak sikit anak panah ni kan. Ni anak panah ke kanan. Kecil sikit kan. Tak apalah. Kamu boleh tengoklah ke kanan. Okey. Jadi selepas lukisnya di sini, kita berhenti sini. Bukan berhenti kan. Dia tetap jalan. Tapi kita nak lukis slow motion. Jadi sampai saja di titik ni, dia panggil titik pantulan. Titik pantulan. Okey. Kita nak lukis apa lepas ni? Kita kena lukis apa? Siapa nak cuba? Kita lukis apa lepas ni? Kita kena lukis garis apa? Garis normal. Ya, bagus. Garis normal adalah garis yang membuat... Garis normal? Ya, bagus. Garis normal adalah garis yang membuat sudut 90 darjah dengan sata. Kan? Jadi, mesti melalui titik pantulan ini. Jadi, terlukis. Garis normal. Macam tu. Cuba kamu tengok. Ini adalah sata ataupun penghalang. Ini adalah garis normal. Garis normal ni kita tak nampak dengan mata kasar kita kan. Sebenarnya dia bukan wujud. Dia adalah satu kiraan ataupun garisan maya. Ini kita tak nampak. Okey. Mengikut hukum pantulan. Kita tahu kan. Okey, normal tu kita arah pantulan dah tentu kiri ke kanan. Okay, sekarang arah pantulan telah bertukar menjadi arah ke bawah. Dalam gambar ni nampak ke bawah lah kan. Dan sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Jadi kita lukis sini. Ni arah ke bawah. Bukan apa ke bawah ni kan. Sebab sini mungkin 45 darjah. Sini pun mungkin 40 darjah. Jadi sudut dia sama. Jadi kita kata sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Lebih kurang lah kita 45. Kalau sini 30, sini pun 30. Kita ikat ikut hukum pantulan. Okey, tu arah perambatan ke bawah. Dan lepas ni kita buat apa? Siapa ingat? Kita kena lukis apa lepas ni? Siapa ingat? Boleh? Okey, tak apalah. Kalau kamu segan boleh tulis dekat mesej kan? Okey, lepas ni kita kena lukis apa tu? Muka gelombang yang telah dipantulkan. Okey, jadi kita lukis muka gelombang yang dipantulkan. Lukis yang pertama ni. Dan pastikan lambda ataupun panjang gelombang sebelum dipantulkan. Lukis arah pantulan gelombang. Ya, bagus. Muka gelombang pantulan ni. Jadi pastikan jarak ini mesti sama dengan jarak ini dua ni. Ni dengan ni jarak sama. Jarak ni lambda, ini lambda, jarak ni sama. Ni pun lambda, jadi sama. Baru lukisan kita dikira betul. Cuba tengok gambar yang sebenar. Ini fenomena yang sebenar, kamu boleh tengok kan. Dia macam bentuk segi empat kan. Tepat. Okey kan. Okey. Cikgu harap kamu faham lah bagaimana melukis muka gelombang. Kau boleh tengok video ni lagi sekali lah. Kalau tak faham lagi kan. Boleh tengok satu persatu. Okey. Jadi I sama dengan R kerana I adalah sudut tuju. R adalah sudut pantulan. Reflected angle. Reflected angle kan. Okey, lambda semua sama. Jangan susah hati. Sebelum ataupun selepas. Lambda 1 sebelum, lambda 2 selepas sama. Panjang dia sama kan. Okey. Okey, ada soalan nak tanya? Untuk slide ni? Tak ada ya? Tak ada. Okey, tak ada. Okey. Kita pergi pula ke pantulan gelombang cahaya. Dalam kes ini, ini dianggap sebagai cermin. Cermin ni cermin. Dan ini cahaya dipantulkan pada... Tak ada, cikgu. Ya, okey. Safi ada soalan ke? Tak ada? Okey, tak ada. Okey. Dia pergi sini dan pergi ke sini. Jadi ini sudah tuju, sini sinar pantulan. Okey, ni gelombang cahaya. Cuba kaitkan sikit gelombang cahaya supaya kamu lebih mudah nanti kan. Okey, sinar tuju. Katakan sini. Kata terbalik lah. Ini lampu dekat sini. Tembak sini kan. Jadi, garis normal. Jangan lupa kan, garis normal. Garis normal ni kita tak nampak kan. Tapi dalam gambar ni macam nampak ini. Ni bukan dengan garis normal kan. Okey. Okey. Garis sinar pantulan. Sinar pantulan. Masih mematuhi hukum pantulan. Sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Jadi, ini adalah I. Dan sini adalah R. Jadi, ini cara lukis. Kalau gelombang, pantulan gelombang cahaya mudah saja. Kenapa apa? Kamu tak perlu lukis muka gelombang. Kalau gelombang
gelombang air, kamu kena lukis muka gelombang tu agak susah sikit lah. Dan kena pastikan lambda tu sama. Pastikan lambda tu kalau tak sama, beritahulah. Jadi I sama dengan R. Okey kan? Kita tadi juga kan? Okey, kita pergi pada kes yang berikutnya, iaitu muka gelombang lurus tambah dengan pemantul cekung. Maksudnya gelombang tu lurus, dia langgar pada pemantul cekung seperti gambar yang kita tunjuk di sini. Nampak tak? Kenapa lurus? Ni yang lurus ni. Ni muka gelombang lurus, dia akan masuk lurus dan dia langgar dengan pemantul cekung. Pemantul cekung. Okey. Okey, kita teruskan ya. Ni gambaran di bawah tu kan. Okey. Ataupun gambar kita fokus macam ni. Ni penghalang cekung. Ni muka gelombang lurus, dia langgar cekung, apa jadi? Dia jadi pantul, dibentuk muka gelombang bulat. Muka gelombang bulat kan? Nampak situ. Okey, macam mana nak lukis dia? Tengok kan? Macam mana nak lukis ni? Cuba tengok kan? Cikgu ambil pada sumber internet ni kan, bergambar ni. Jadi pantulan gelombang cahaya. Pertama sekali kita lukis arah perambatan gelombang. Kita lukis 3. Sebab apa kita bagi 3? Sebab ini bentuk dia melengkung. Jadi kita boleh lukis 3. 3 arah perambatan yang sama, iaitu daripada kiri ke kanan. Tapi dalam kes ni masih lagi gelombang cahaya kan. Gelombang cahaya, kita lukiskan tengok ni. Kau tengok betul. Ini adalah garis normal dia. Kalau sini garis normal dia. Garis normal senang kan. Satu garisan yang terus, dan ini adalah pusat kepada lengkungan ini. Ini pusat lengkungan. Mana yang melalui pusat lengkungan sehingga kepada titik yang 7 tu, kita panjangkan, ini dipanggil sebagai garis normal. Ini garis normal. 3 garis normal kan. Berlainan garis normal. Sebab apa? Sebab bentuk dia melengkung. Kalau garis tangent macam ni kan, dekat sini. Tengok betul-betul, nampak tak dia buat? Ni. Garis tangent dengan normal membuat sudut 90 darjah. Garis tangent dengan garis normal lah, beza dia kan. Senang, beza dia, sudut dia 90 darjah antara dia. Okey, apa perlu buat? Tengok ni kan. Apa yang berlaku? Jadi bila kat sini berlakunya pantulan. Pantulan maksudnya sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Dekat sini pun berlaku. Sudut 7 dengan sudut pantulan. Tapi dekat sini, cahaya tu akan patah balik. Kenapa patah balik? Sebab cahaya tu berada di atas garis normal. Bila berada di atas garis normal, dia akan patah balik. Tengok tu kan. Garis normal dengan ni adalah selari. Ataupun berada di atas garis normal lah. Okey, dan kita dapati di sini adalah sumber dia. Ini dia panggil sebagai titik fokus. Boleh kan? Ini panggil titik fokus untuk cermin. Cermin kan? Sebab cahaya. Cermin cekung. Titik fokus untuk cermin cekung. P. Di sini, dipanggil P lah, bahasa Inggeris panggil kutub, pole. Okey, di sini kita panggil fokus, titik fokus. Dan sini kita panggil center, pusat kepada kelengkungan ini. Biasanya jarak sini CF dengan PF adalah sama. Biasanya lah dalam kamu belajar. Sebenarnya kalau belajar detail ada sikit perbezaan kan. Okey kan. Okey, boleh faham kan. Okey, ni untuk gelombang cahaya. Okey, kita pergi pada yang complicated. Kita lukis benda ni supaya kamu nampak kan. Beza gelombang cahaya dengan gelombang gelombang air. Gelombang air kan. Okey, gelombang air. Gelombang air dia perlu ada muka gelombang yang bergerak daripada kiri ke kanan. Jadi arah dia adalah kiri ke kanan, tapi kita buat 3 arah. Sebab apa? Dia ada permukaan yang berlainan, melengkung. Sebab permukaan melengkung kan. Jadi sama cerita jadi kan. Kamu lupakan dulu muka gelombang, kamu fokus kepada arah perambatan ni dulu kan. Okey, pertama arah perambatan, garis normal. Garis normal buat dulu. Ni garis normal dia kan. Okey, dah siap garis normal. Lepas tu kamu buat apa? Tengok buat apa lah. Okey, ni. Arah pantulan. Pantulan gelombang. Tadi pergi sini, sekarang pantul di sini. Sini sama. Dia bergerak ke sini, dia akan pantul ke sini. Dan mematuhi hukum pantulan. Sudut 7 sama dengan sudut pembiasaan. Ini pun sama. Mana ini adalah sudut 7 di sini. Ni sudut tujuan. Dan ini adalah sudut pantulan. Sama. Jadi tak berlaku lah. Okey. Jadi arah pantulan gelombang. Okey. Sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Jadi di sini adalah pusat. Di mana gelombang baru terhasil. Mungkin gambar ni agak
cikgu tersilap sikit lah lukisan. Sepatutnya ni adalah pusat. Jadi lukisan cikgu ni agak tersilap sikit lah. Sini pusat, jadi dia bulatan di sini. Jadi pusat bulatan baru, gelombang baru terhasil. Ini muka gelombang baru terhasil. Cikgu minta maaf lah yang ni sebenarnya centernya di sini. Okey Okey, gambar tu ada sikit masalah sikit lah. Okey faham dah ni? Boleh? Jadi, Faham, cikgu. jadi kesimpulannya muka gelombang lurus bila melanggar pemantul cekung, dia akan menghasilkan muka gelombang membulat. Faham, cikgu. Okey Okey, tu dia pemantul cekung. Okey, muka gelombang lurus. Okey, dah kita tadi Okey, sama juga P, F dan C. Ni sikit tersilap sikit lah sini dengan gambar tu. Nanti betul lah kan. Okey, ni gambar yang sebenar lah. Tapi kena tengok betul lah. Ni pemantul cekung tu, nampak bayangan dia tu. Dan ini adalah muka gelombang bulat yang terhasil. Muka gelombang bulat yang terhasil. Okey, kita pergi pada muka gelombang lurus yang tadi juga akan melanggar pemantul cembung. Pemantul cembung Macam mana pemantul cembung tengok ni macam ni. Ni muka gelombang lurus kan. Dia langgar pemantul cembung. Apa jadi? Kita dapati muka gelombang yang balas tu adalah bentuk membulat. Nampak Nampak dia akan bentuk membulat. Jadi kita tengok gambar ni. Ni pemantul cembung. Jadi yang pertama kita lukis arah perambatan gelombang. Gelombang bergerak melanggar pemantul cembung. Okey, berlanggar. Arah perambatan dulu. Buat 3 Untuk ni sebab permukaan melengkung kita buat 3. Jadi lepas ni kita lukis apa? Kita lukis garis normal. Garis normal Dan garis normal yang kita lukis ni kita dapati semua datang dari sini. Ini apa? Ini adalah pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan. Boleh Okey. Di sini akan berlakunya pantulan. Sebab ini adalah sudut 7 dan dia akan pantul di sini. Dia akan pantul di sini Ya, ada soalan ke? Tak ada ya? Okey, tengok sini dia akan pantul di sini. Maksud sini sudut 7 dan sini adalah sudut pantulan. Dia akan pantulkan. Ini pun akan berlaku sama juga. Sebab sini sudut 7 dan di atas ni, di bawah ni adalah sudut pantulan. Kita panjangkan ke belakang Okay, ini pun sama. Sebab ni kita panjang dia ke belakang. Dan kita dapati adalah satu tempat di mana ini adalah pusat gelombang baru yang terhasil. Faham Pusat gelombang baru yang akan terhasil daripada pertemuan ini. Okey, ini adalah pusat gelombang baru. Ni F. Okey C. Ni bukan nampak gelombang baru terhasil daripada F ni. Tapi pastikan lambda dia sama Lambda dia yang sama. Panjang gelombang yang sama. Boleh Okey ke? Ada soalan ke? Tak ada Okey. Tu contohlah. Cuma dia tak adalah melingkar macam ni dia lurus tak ada macam ni melingkar. Ni cikgu tak dapat nak buat garis betul sikit Okey. Okey, tak ada soalan teruskan. Ada lagi Okey, ni gambar dia. Yang tadi tu. Jadi. Bagaimana terbentuknya gambar ni? Okey, seterusnya kita akan pergi pada muka gelombang bulat tambah dengan pemantul satah. Dia bulat, muka gelombang bulat. Muka gelombang ada 2 Satu muka gelombang lurus, satu muka gelombang bulat. Sekarang melanggar pemantul satah. Dia bagi kita gambar ni. Ni muka gelombang bulat melanggar pemantul satah lurus. Jadi tengok gambar dia macam mana gambar ni. Jadi ini adalah pusat muka gelombang baru. Nampak? Gelombang bulat terhasil di sini dan dia melanggar pemantul satah. Okay, jadi macam mana buat? Pertama kita buat arah. Arah dia Arah dia ada 3 1, 2, 3. Kenapa buat 3? Sebab muka gelombang bulat dia akan keluar. Arah dia mana? Pada semua arah. Upward, keluar arah. Jadi arah dia macam ni. Okey, lepas ini kita buat apa? Kita buat garis normal. Ni garis normal. Ini garis normal yang sama. Garis normal sama tapi tempat lain lah Ini pun garis normal. Buat ingat lagi Boleh. Ada apa masalah tu? Ada? Okey Aras? Okey Tak ada apa Okey. Okey, jadi sini adalah sudut 7. Sudut pantulan dekat sini. Dia akan pantul balik Dia akan pantul balik. Sini I, sini R sama.
Kan? Ini pun sama. Sini I, R. Kita panjangkan garis yang ke belakang. Okay, ni I, ini R. Kita panjangkan garis yang belakang. Kan kita dapati dia bertemu di sini. Kan? Bertemu di sini. Sini adalah pusat untuk gelombang baru yang akan terhasil. Kan? Gelombang yang dipantulkan. Jadi kamu tengok macam mana lukis. Nampak? Sini dia keluar macam ni. Dia naik. Dan pastikan lambda yang sama. Itu contohnya. Apabila muka gelombang bulat melanggar pemantul satah. Okey kan? Ini contohlah. Okey kan? Okey, ni lukisan yang secara ni bulat, langgar satah, dia akan bentuk muka gelombang baru. Gambar ni lah. Okey kan? Okey, ini gambar yang sebenar. Kita lukis macam tadi lah. Okey, kita pergi pada muka gelombang bulat melanggar pemantul cembung kan. Ada salah ni pemantul cembung kan. Pemantul cembung. Tengok ni. Dia bulat, dia langgar pemantul cembung. Okey kan, pemantul cembung. Masihkan muka gelombang bulat. Okey, masihkan muka gelombang bulat. Okey, jadi kamu tengok sini kan. Bila langgar di sini, dia akan masihkan muka gelombang bulat. Nampak? Dan pastikan lambda dia mesti sama. Tak mungkin pusat kelengkungan lebih besar lah. Lebih panjang lah. Jari lebih panjang lah. Okey kan? Okey, ada soalan tadi. Yang tadi ni berkaitan dengan pantulan gelombang ni. Cikgu saja terangkan supaya kamu lebih detail, nampak faham tentang bagaimana lukis muka gelombang. Okey, ada soalan? Tak ada ya? Tak ada, cikgu. Tak ada, alhamdulillah. Okey, cikgu teruskan kepada pantulan gelombang bunyi. Gelombang bunyi kan? Okey, gelombang bunyi ni adalah jenis gelombang Tak ada, cikgu. Ya, okey. Yang perlukan medium untuk merambat gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang apa? Kita panggil apa? Gelombang mekanikal ke elektromagnet? Tapi ingat, gelombang bunyi ni adakah gelombang bunyi adalah gelombang mekanikal? Dah lupa ya. Jadi gelombang bunyi adalah gelombang mekanikal. Mekanikal bermaksud dia perlukan apa? Perlukan medium untuk merambat. Contohnya dia perlukan air, medium air, ataupun perlukan yang kita cakap, cikgu cakap ni medium udara. Udara Medium. untuk merambat. Medium medium untuk merambat, perlukan medium. Kalau elektromagnet tak perlukan medium untuk merambat. Okey, kita bagi gambar satu contoh bagaimana gelombang bunyi dipantulkan. Kamu boleh tengok gambar ni ada video sikit lah, kita share sini. Okey, pantulan gelombang bunyi atau kita namakan sebagai gema. Tengok gambar dia Tengok. Okey, dengar pantulan tu berpantul berkali-kali lah tu. Pantulan ni tak apalah Okey, pantulan gelombang bunyi kita panggil gema. Tak apa. Tak boleh tiup, tak boleh dengar. Ciri-ciri gelombang bunyi yang telah dipantulkan. Apa dia? Pertama, ciri gelombang yang telah dipantulkan. Pertama, kenyaringan rendah. Okey, kenyaringan dia merujuk pada apa? Ingat tadi you cakap. Kenyaringan merujuk pada apa? Selepas dipantulkan, amplitude. Jadi amplitude dia rendah. Kenyaringan dia rendah. Jadi biasanya bila kenyaringan rendah, maksudnya dia telah kehilangan tenaga. Sebahagian tenaga telah diserap oleh dinding apa? Dinding yang telah bangunan ni. Bukit-bukit. Bangunan pula. Amplitude yang rendah. Bila amplitude rendah, tenaga dia sebahagian telah hilang. Ataupun jadi tenaga dasar rendah. Sebab tu amplitude dia rendah. Ini ciri-ciri gelombang yang telah dipantulkan dalam video ni lah. Okey harap kamu jawab lah. Okey Okey, kita teruskan. Okey, kita dengar juga bila dia tiup tu berlaku pantulan berkali-kali. Mungkin dia pantul, lepas tu dia pantul lagi. Itu pantulan yang berkali-kali dalam bahasa Inggeris panggil echo. E-C-H-O, echo. Okey, kita pergi pada dia punya ni jenis gelombang bunyi. Gelombang bunyi ada banyak, ada jenis dia. Kita tengok kalau nak ingat senang lah.
gelombang infrasonik, gelombang bunyi kan. Gelombang bunyi audio normal yang kita dengar sekarang ni. Satu lagi gelombang ultrasonik. Infrasonik ni gelombang yang terlalu rendah frekuensi dia. Contohnya macam semut bergerak. Kamu boleh dengar tak? Tak boleh dengar kan. Jadi dia kata frekuensi ni kurang daripada 20 Hz. Kita panggil infrasonik. Kalau gelombang audio ni kita boleh dengar 20 hingga 20,000 Hz. Yang di dalam julat ataupun range telinga kita dengar kan. Okey kan. Ultrasonik gelombang yang mempunyai frekuensi yang tinggi yang sampai kita tak boleh dengar. Ataupun lebih daripada 20,000 Hz. Ini gelombang Okey, cikgu dah terang sikit tentang kenyaringan kelansingan. Okey. Kamu nampaklah lebih jelas sini kan. Kenyaringan merujuk pada amplitude. Kalau kenyaringan tu tinggi, maksudnya loudness kan, ke amplitude dia akan tinggi. Bila amplitude tinggi, maksudnya tenaga dia adalah tinggi. Tenaga yang tinggi. Begitu dengan kelansingan. Kelansingan bahasa Inggeris panggil pitching. Pitch kan. Dia merujuk pada apa? Siapa yang jawab? Merujuk pada apa tu? Ingat, kelansingan merujuk pada Frekuensi. ya, Frekuensi. bagus. Frekuensi. Kalau kelansingan tinggi, frekuensi tinggi. Jadi tenaga tinggi. Kamu bayang kan kalau tsunami kan, dia mempunyai amplitude tinggi dan frekuensi yang tinggi. Jadi membawa tenaga yang sangat tinggi kan. Dia membawa tenaga yang sangat tinggi. Okey, kita tengok soalan seterusnya kan. Terangkan mengapa laju bunyi dalam air lebih tinggi daripada laju bunyi di udara. Apa beza air dengan udara? Okey, daripada susunan molekul kan. Kalau udara dibentuk gas kan. Jadi molekul lebih jauh kan. Kalau air bentuk cecair, jadi molekul air lebih rapat. Jadi itu antara sebab lah dari segi untuk menjawab soalan ni. Jadi kenapa gelombang bunyi adalah gelombang mekanikal. Apa tu mekanikal? Mekanikal maksudnya gelombang yang perlukan medium untuk merambat kan. Jadi gelombang yang perlukan medium untuk merambat seperti air atau udara untuk bergerak lah kan. Merambat atau bergerak dalam bahasa ni panggil merambat kan, untuk gelombang. Jadi molekul air lebih rapat. Bila lebih rapat apa? Tenaga bunyi dapat dipindahkan dengan cepat. Sebab tu kadang-kadang ikan dolphin tu dapat berkomunikasi dalam jarak yang lebih jauh antara kawan-kawan dia lah. Kawan ikan dolphin tu kan. Okey, ini adalah satu contoh eksperimen pantulan gelombang bunyi. Kalau kamu ada cardboard kat sini, kamu letak jam di sini kan. Kamu tutup dengan penghadang. Tengok kan. Gelombang bunyi akan berpindah, akan melanggar kan. Papan kertas ini dia akan pantul balik pergi ke telinga. Okey. Bila kamu cek, kamu boleh tengoklah sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Ini contoh pantulan gelombang bunyi yang melibatkan sudut lah. Dan cardboard ini, penghadang papan lembut ini seperti garis normal lah kan? Macam garis normal lah dalam eksperimen ni kan. Okey. Sonar. Apa tu sonar? Tadi kita kata infrasonik, ultra tu apa tadi? Ni. Ultrasonik. Jadi sonar dalam kategori gelombang berfrekuensi tinggi. Jadi dia adalah ultrasonik. Gelombang ultrasonik. Ya, Waalaikumsalam. Muhammad Alias. Assalamualaikum. Okey. Teruskan. Kenapa sonar menggunakan bunyi berfrekuensi tinggi? Okey kan? Kenapa sonar perlukan frekuensi tinggi? Ingat tadi, kalau frekuensi tinggi apa yang tinggi? Frekuensi tinggi apa yang tinggi? Tenaga. Ya, tenaga yang tinggi kan. Biasanya bila kamu menjerit, contoh kan, bila kamu menjerit, bunyi tu akan dipantulkan semula. Kan? Bunyi tu akan dipantulkan semula kan. Tapi kalau kamu guna menjerit dengan tenaga yang tinggi, jadi dia boleh pantul balik tapi tenaga tu kurang. Hilang lah sebab kamu guna frekuensi yang tinggi. Jadi kita cuba tengok tenaga yang tinggi boleh bergerak jauh. Jadi frekuensi tinggi, tenaga tinggi. Jadi gelombang tu boleh bergerak lebih jauh. Okey Jadi gelombang ultrasonik yang dipantulkan. Jadi itulah. Jadi gelombang ni mudah dipantulkan
Jadi dia dapat digunakan dalam navigasi ataupun ni lah apa kita nak apa macam GPS lah, navigasi, komunikasi kan, mengesan objek di bawah permukaan air. Ni cara lah. Dulu masa kapal terbang apa MH apa cikgu dah lupa dah 270 ke 370. Kita ingat lah dia orang terpaksa guna kaedah ni untuk mencari kapal yang hilang tu. Okey kan? Okey, pengiraan jarak menggunakan pantulan gelombang bunyi ataupun gema. Kita menggunakan rumus pantulan bunyi. Biasanya rumus ni tak diberi dalam peperiksaan kan. Laju bunyi sama dengan V sama dengan 2D per T. Senang je sebenarnya. Kalau kamu nak tahu formula kenapa macam ni, V sama dengan, V adalah laju sama dengan jarak bagi masa. Jarak kenapa ada 2 di sini? Sebab dia pergi dan dia pantulkan. Sebab tu jadi 2D. Kan? D dia apa? Jarak dari sonar ke objek. T, masa pergi dan tiba semula ke sonar. Dia hantar gelombang tu dan dia patah balik. Dan gelombang yang kedua sampai tu, dia punya amplitude dia agak rendah. Sebab apa? Mengalami kehilangan tenaga. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Kehilangan tenaga dalam bentuk apa? Pelembapan. Boleh kan? Dia lama akan lembab. Contohnya gelombang yang hantar di sini. Contoh gambar kapal ni. Dia hantar ke sini, frekuensi dia tinggi. Okey, lepas kena sekumpulan ikan ni, dia akan pantul balik. Dan gelombang yang kita dapat tu adalah frekuensi, ada bunyi-bunyi amplitude yang rendah. Sebab apa? Sebab mengalami pelembapan. Semasa mengharungi laut ni lah. Medium. Okey, kita jawab soalan cuba jawab soalan ni Okey, masa yang diambil untuk gelombang ultrasonik bergerak pergi dan balik dari dasar laut ialah 0.28 di masa T. Okey. Jika laju bunyi air ialah 1500, hitungkan kedalaman dasar laut. D lah, dasar laut kan. D daripada sini ke sini lah. Jadi kita tengok sini macam kira T sama dengan 0.28 sorry. V 1500, laju gelombang sonar. Okey kan. Laju kan gelombang sonar. Jadi kita guna formula S sama dengan VT per 2. Itu. Atau kita bagi pakai formula ni boleh jugalah. Dalam kes ni dia buat S. Ni bagi T. Sama je lah kan. Jadi kita gantikan dalam persamaan ni jarak. S sama dengan VT per 2. V. T per 2 darab. Jadi dapat 210 meter. Contoh lah. Contoh mengira kedalaman laut ataupun kedudukan ikan. Sekumpulan ikan kan. Okey kan. Kita teruskan. Okey, kegunaan pantulan gelombang bunyi banyak digunakan dalam kes-kes inilah. Cuba kita tengok. Yang pertama, kita akan cerita tentang menentukan lokasi petroleum. Jadi kita tengok. Cikgu akan terangkan nanti lebih detail untuk soalan seterusnya. Okey, yang keduanya kita tengok menentukan kedalaman laut. Jadi bila kita tahu kedalaman laut, dia boleh lukis peta laut lah. Atau kontur laut. Dia akan lukis dalam laut pun ada peta kan. Berapa dalam laut ni, berapa ni. Itu dah. Kita bagi kontur laut kan. Yang berikutnya tentang gelombang yang dipantulkan ataupun berkaitan dengan ikan lumba mencari makanan. Jadi dia tahu jarak makanan dia daripada ikan tersebut. Dia tahu diri dia sendiri kan. Dia tahu macam mana mencari makanan kan. Okey, lagi satu mengesan lokasi sekumpulan ikan. Yang cikgu dah terang tadi. Kelawar mengesan jarak penghalang. Jadi kelawar akan mengesan. Kelawar ni kadang-kadang bila dia bergerak, kadang dia mungkin tak dapat melanggar penghalang ni kan. Sebab apa? Dia tahu jarak dari penghalang ni. Macam mana dia kira? Dia membebaskan gelombang ultrasonik. Dia bebaskan kan. Kalau ultrasonik cepat sampai, maksudnya dekat lah. Kalau lambat sampai, maksudnya dia tahu jarak dia dengan penghalang lebih jauh. Itu biasanya lah. Okey, yang berikutnya. Kita tengok pertama. Okey, iaitu dia kata apa? Kapal selam mengesan jarak penghalang batu besar di bawah laut. Ada kapal selam. Kapal selam pun ada sonar. Dia bebaskan sonar supaya kapal selam tak dapat langgar batu-batu besar ni kan. Dia tahu kedudukan. Okey. Yang seterusnya mengesan apa? Mengesan apa? Mengesan bayi dalam perut dengan menggunakan image. Dia panggil ultrasound lah. Image dia kan. Okey. Kita teruskan. Soalan pertama, contohlah. Terangkan bagaimana kedalaman laut diukur. Kedalaman laut diukur. Macam mana soalan ni? Biasanya soalan dalam 4 markah lah. Pertama kita tengok sonar dibebaskan. Sonar dilepaskan.
Jadi sonar frekuensi tinggi, dia akan lepaskan, dia akan pantul balik. Kalau kamu guna frekuensi rendah, gelombang ni tidak akan dipantulkan balik. Sebab apa? Sebab berlakunya pelembapan. Ini boleh dipantulkan balik sebab tenaga dia tinggi, frekuensi tinggi. Jadi pemancar mengeluarkan gelombang ultrasonik ke dasar laut. Jadi yang penting sini ada perkataan pemancar sonar. Tembak ke dasar laut ataupun dipancarkan ke dasar laut. Okay, Yang kedua, gelombang itu dipantulkan. Okay, Gelombang itu dipantulkan oleh dasar laut dan dikesan oleh penerima. Dipantul balik, pergi ke dasar laut lah. Dari dasar laut, dikesan oleh penerima. Ini penghantar, transducer, ini penerima. Dan gelombang yang dapat ni adalah mempunyai amplitude yang lebih rendah. Alasan tadi juga sebab dah berlaku pelembapan. Okey, selama masa T gelombang diukur, pergi dapat dan balik. Jadi masa pergi dan dapat balik diukur. Jadi pada masa ni kita boleh kira kedalaman laut dengan menggunakan rumus S sama dengan VT/2, di mana V adalah laju gelombang ultrasonik dalam air. Itu maksud dia kan. Jadi dalam air laju je adalah tinggi sampai mencapai 1500 ms-1. Kalau gelombang yang kita cakap ni, gelombang bunyi yang ada kat kita ni hanyalah 300 ms-1. 300. Ini 1500 sebab dia dalam air. Jadi dia lebih mempunyai laju yang tinggi. Okey, jadi markah lebih kurang 4 markah lah. Pertama, kamu cerita tentang pemancar, lepas tu pengesan, masa dan formula. Itu idea-idea yang kita kena tahulah dalam soalan ni kan. Ini soalan kita panggil soalan memahami. Konstruk memahami kan. Okey. Ini soalan pula terusnya kan. Terangkan bagaimana bayi kandungan itu dikesan sehingga membentuk imej. Tengok gambar kan. Bagaimana dikesan kan. Betul kan. Okey, yang pertama, biasanya sebelum melakukan ultrasonik, kita sapu gel lah di atas perut ibu lah kan. Supaya dia berada dalam keadaan seragam lah kan. Seragam kan. Jadi pemancar mengeluarkan gelombang ultrasonik. Dia akan memancar mengeluarkan gelombang ultrasonik. Mana pemancar ni? Pemancar dia akan keluarkan gelombang ultrasonik. Okey, yang kedua, ni gelombang keluar gelombang, dan gelombang ini bergerak melalui kulit. Dia akan masuk ke kulit ni sebab frekuensi tinggi dan difokuskan kepada janin. Dan di janin akan berlakunya pantulan kan. Jadi gelombang ultrasonik itu dipantulkan di bahagian yang tumpat seperti tulang dan tisu yang ada dalam janin tu dan diterima oleh penerima. Penerima sampai. Jadi benda ni telah tukar kepada isyarat elektrik dan imej yang terbentuk macam gambar itu kan. Ini contoh-contoh gelombang ultrasonik. Ni 4 markah lah. Okey kan? Boleh kan? Okey, kita teruskan ya. Okey. Jadi komputer menerima isyarat terima untuk membentuk satu imej pada skrin. Jadi dia menukar isyarat ni kepada isyarat elektrik dan diterjemahkan dengan komputer dan hasilkan imej di atas skrin. Contoh soalan kaitan dengan ni lah. Harap kamu boleh buat kan. Okey. Okey, kita teruskan. Itulah cerita dia. Terangkan bagaimana gelombang ultrasonik digunakan untuk kelawar mengesan jarak penghalang. Macam mana pula? Ini cerita kelawar lah. Ini pernah keluar dalam soalan SPM kan. Soalan ni. Gambar ni pun juga ambil daripada soalan SPM juga ya. Okey. Jadi biasanya kelawar, kamu tengok gambar ni. Kelawar mengeluarkan gelombang ultrasonik. Kelawar keluarkan gelombang ultrasonik. Dikeluarkan. Dan gelombang itu akan bergerak sehingga melanggar penghadang. Gelombang itu dipantulkan oleh hadangan. Sebab dia pemegang keras, dia akan pantul balik. Okay, kan? Jadi masa antara pembebasan atau mengeluarkan gelombang atau penerimaan gelombang dikesan oleh kelawar. Jadi kata, masa dia lama lagi. Maksudnya jauh lagi lah penghadang ni. Kalau masa dia pendek, maksudnya dia dekat dengan penghadang. Jadi kena elak lah. Kan? Semakin panjang masa, semakin jauh halangan. Jadi hubungan di antaranya adalah S dengan S jarak, T masa. Jadi hubungan S dengan T adalah berkadar terus. Panjang masa, panjang halangan. Jauh halangan. Jauh lah. Itu contoh-contoh soalan ni. Okey.
Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Terangkan bagaimana gelombang ultrasonik digunakan untuk mengesan lokasi petroleum. Okey, petroleum kan. Tadi kita tengok lokasi ikan, mengira kedalaman laut kan. Tapi dalam kes ini kita menggunakan banyak kan. Satu kita guna ni transducer ataupun kita panggil sebagai pemancar pemancar, dan ada banyak hidrofon letak sini. Hidrofon ni tujuannya untuk mengesan gelombang yang dipantulkan kan. Dan kita akan tengok bagaimana mengesan lokasi petroleum. Okey. Jadi dia tengok kan, ada juga gelombang dipantulkan kena kepada ni mungkin ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Mungkin kena yang pertama, kena yang kedua, kena. Dia tengok kat mana yang kena ni. Kalau kena dekat situ, kalau untuk minyak dia kena yang keempat. Yang keempat itu adalah lokasi petroleum. Ada tahu? Oh, ada petroleum. Sebab dekat hidrofon yang keempat ada bacaan. Contoh macam itulah kan. Sebab berlaku banyak kali pantulan di sini kan. Okey. Menggunakan gelombang ultrasonik. Okey, dipancarkan dasar laut. Seperti tadi. Gelombang dipantulkan diterima oleh hidrofon. Okey, perbezaan dalam corak pantulan gelombang disebabkan oleh batu-batuan yang berbeza. Lain batu, lain pantulan dia. Kalau ada minyak, lain pula. Jadi dia tengok sini, berdasarkan hidrofon ni, dia tak dapat mengesan kedudukan petroleum. Jadi membolehkan lokasi kedalaman struktur permukaan laut yang mengandungi sumber gas alami dikenal pasti berdasarkan dia meletakkan banyak hidrofon. Okey, boleh faham Jadi dia akan pantul cara-cara berbeza kat sini kan. Boleh faham ke ni? Okey tak? Okey, cikgu. Okey. Boleh. Okey, kita pergi lagi kan. Tak habis lagi kan. Kita pergi pada soalan yang pengiraan. Okey. Okey, soalan dia dekat sini, masa yang diambil oleh gelombang ultrasonik pergi dan balik adalah 0.28. Ini masa T. Jika laju dalam air 1500, hitungkan kedalaman dasar laut. Ini mudah. Kita guna formula tadi. Masa diberi T dan laju V diberi. Soalan tadi hitungkan dasar laut, kedalaman. Jadi kita guna formula S sama dengan VT per 2. Jadi kita gantikan nilai-nilai yang ada di sini. T dah dapat, V dah dapat, kamu gantikan. 1500 darab 0.210. Soalan macam soalan tadi tengok kan, ada perubahan sikit lah kan. Okey, soalan kedua. Gelombang kedua soalan kedua gelombang ultrasonik frekuensi diberi, dipancarkan daripada sebuah kapal menentukan kedalaman laut. Gelombang itu bergerak dengan laju, diberi laju. Sela masa di antara pantaran dengan penerimaan gelombang ultrasonik adalah 120 ms. Ms ni apa? Siapa boleh jawab? MS ni apa? Apa tu? Milisaat. Ya, bagus. Milisaat kan. Jadi kita pakai ke unit SI kan, Standard International Unit. Jadi milisaat ni kita tukar pada saat. Jadi 120 darab dengan mili 10 kuasa negatif 3. Boleh check dekat kalkulator kan, ada kan, mili berapa kan. Okey, jadi kita tukar. Penting tukar unit. Yang pertama frekuensi kita dapat, kita ambil data dulu. Ni laju, tulis. Dan masa, kita tukar pada unit saat. Jadi darab dengan 10 kuasa negatif 3. Tukar pada unit saat kan, bagus. Kedalaman, kita guna formula yang sama. S sama dengan VT bahagi 2. Jadi kita guna formula S, VT. Jadi 1500 darab 120 darab 10 kuasa negatif 3 per 2. Jadi bila kamu darabkan, selesaikan, kamu dapat 90 meter kedalaman. Okey, soalan seterusnya. Dia kata B. Boleh kot ni kan? Panjang gelombang ultrasonik tersebut. Panjang gelombang ultrasonik tersebut. Jadi panjang gelombang dalam maksudnya adalah lambda. Wavelength. Kan? Lambda, frekuensi kita ada. V kita ada. Jadi kita guna formula. Formula apa tu? Formula apa nak guna ni? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ada? V sama dengan F dan lambda. Okey, bagus Nur Ain V sama dengan F lambda. V sama dengan F lambda. Jadi kita gantikan. V dah dapat, F dah dapat, lambda yang kita tak dapat. Jadi kita cari. Jadikan lambda sebagai tajuk rumus. Jadi V per F jadikan V 1500 bahagi
25,000. Kenapa 25,000 ni? Kita tukar kilohertz kepada hertz. Jadi kita ada 25,000. Jadi kita gantikan lambda sama dengan 0.06 meter. Ini adalah panjang gelombang ultrasonik yang terasa. Okey, kita teruskan ya. Okey, soalan seterusnya ini soalan perkiraan Okey Ahmad menjerit di hadapan dinding tinggi, dia mendengar bunyi gema. Suaranya 1.2 saat. Dia jerit, dengar suara yang kedua. 1.2. Dengar, laju bunyi di udara ialah ni. Ni laju bunyi ni 300, 330, 340. Ni nilai dia biasanya dalam buku kadang tu 330. Ikutlah. Standard lah tu Ini pun okey lah. Berapakah jarak antara Ahmad dengan dinding? Senang saja Masa diberi, masa T, laju udara, laju bunyi di udara iaitu 340. Okey. Dan kita guna formula ni. S sama dengan VT per 2. Ini adalah formula untuk pantulan gelombang bunyi ataupun gema. Jadi gantikan VT dah ada, kita gantikan 340 darab 1.2 per 2. Jadi kita dapat jawapan apa? 204 meter. Harap kamu dah buat sebab bahan ni bagi awal Kamu dah buat, kamu tengok je. Betul jawapan. Okey. Alhamdulillah. Okey, contoh yang berikutnya dia kata sebuah radar memancarkan isyarat ke arah sebuah kapal terbang. Radar hal laju isyarat itu adalah ni hal laju. Laju ni laju dia tinggi ni. Hal laju ni macam hal laju hal laju cahaya Selepas 4 darab 10 kuasa dari 3 saat, radar itu mengesan isyarat yang dipantulkan. Okey berapakah jarak kapal terbang itu daripada radar? Jadi menggunakan gelombang elektromagnet ataupun kita panggil gelombang microwave. Gelombang microwave berfrekuensi tinggi lah Jadi laju dia sama dengan laju cahaya lah. Okey Jadi kita guna formula V kita dapat, T pun kita dapat. Jadi ganti sini V T, unit SI semua dah cantik. T, jadi kita guna formula S sama dengan VT per 2. Cuma beza soalan ni kamu tengok ni 10.8 darab 4 darab 10.3 per 2. Darab ni kamu akan dapat 600,000 meter. Untuk kes ini lah. Sebab dia ada puasa Kalau kamu jawab dalam standard form scientific notation pun boleh boleh 6 darab 10 kuasa berapa boleh Itu pun tak ada masalah. Okey Okey, cuma beza sini ini adalah gelombang ultrasonik. Bukan ultrasonik, ini adalah gelombang elektromagnet. Jadi gelombang bunyi. Gelombang bunyi Gelombang bunyi. Okey, atau kita tukar pada kilometer jadi 600 meter. Okey, ada soalan nak tanya? Ini formula ni dalam pantulan ini gelombang formula dia Okey, ada? Okey, Tak ada cikgu. kita tengok video terakhir. Okey, satu video iaitu bagaimana pantulan gelombang yang terhasil di terowong Tengok betul. Bah. Tengok lagi nampak itu gelombang yang dihasilkan. Bila kamu jerit, kamu dengar bunyi kedua yang lebih rendah. Ini gambar yang kedua lah. Pantulan. Sebab apa? Terowong dianggap sebagai permukaan yang keras. Okey, setakat ni saja ceramah cikgu. Kelas cikgu ucapkan terima kasih kepada kamu semua. Dan cikgu harap kamu mendapat manfaat dan cikgu dapat rakaman supaya kamu boleh tengok lah balik Okey, sekian cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.